Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta huzina idza syi'ta sahla. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jantung khasa pentadbiran surau, dan seterusnya kepada tuan-tuan hadir-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala dapat mempertemukan kita. Nah, saya pun tak sampai di sini. Inilah kali pertama. Saya pun kalau sampai pun di sana aja, di kilang-kilang, kawasan kilang-kilang. Tak pernah sampai ke sini. Nah, rupa-rupanya ada lagi. Dah, masya-Allah, luahnya Kuala Kangsar kita ni. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Sebenarnya ini adalah program takmir. Takmir sebenarnya guru takmir tu dihantar ke masjid. Tapi oleh kerana menteri iklan kata takmir dinaik sampai 900. Dulu 800 ya. So jadi 900, allowance-nya 900, menteri naik 100. Jadi pakak duk tanyalah kan, bagi 900 ni tambah mengajar ke naik gitu saja. Fikir. Jadi akhir-akhir rupa-rupanya tambah, tapi ditambah surau. Jadi setiap guru takmir tu dia dapat surau masing-masing. Saya dapat surau di sini. Alhamdulillah lah, dah boleh memperkenalkan tuan-tuan. Saya pun tak kawasan ni pun tak sampai lagi, jadi bolehlah sampai di sini. Alhamdulillah, itu hikmah Allah Taala. Allah mengatur dari awal lagi. Kita tak tahu. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita baca buku ni lah. Ilmu dan adab mempelajarinya. Kita tengok sejauh mananya pentingnya ilmu dan adab mempelajarinya. Ilmu ni ada adab belajar, barulah dia berkah ilmu, berkesan. Nak ada adabnya. Kitab ni yang ditulis oleh Syekh Alawi Al-Haddad, Syekh Alawi Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Makki. Ditulis oleh Syekh Alawi bermazhab Syafi'i. Dia tulis. Jadi saya terjemah buku ni. Saya terjemah buku ni dan dicetak oleh Universiti Sultan Azlan Shah. Cetak. Alhamdulillah, kita tengok buku ni, kita belajar, kita tengok bagaimananya adabnya. Dan pada masa yang sama tuan-tuan, buku ni saya sedang mencari dana sebenarnya tuan-tuan. Dana untuk nak membina sebuah sekolah di Lawin. Di Lawin, bukan di Simpang Lawin, tapi di Lawin. Di Lawin betul. Lawin Greek. Daripada situ 10 km ke Greek ataupun dekat je. Itulah saya bercadang setelah saya pencen. Tak berapa lama lagi dah saya pun berasa nak pencen awal, pesara awal. Nak balik duk nak buat sendiri pula. Itulah saya ingat nak buat sekolah saya di sana. Jadi cadangan saya tu nak buat sekolah bentuk international, bentuk antarabangsa lah saya cadang. Jadi sekolah tu kalau tahfiz terlalu ramai sangat, semua orang buat tahfiz ramai sangat. Maka saya ada idea, saya nak buat tahfiz ada, tapi dalam sekolah tu ada tahfiz. Dan di dalam tu kita cuba buat sekolah international. Mana program tahfiz pun ada, pondok pun ada. Nak buat international ni bentuk unit Singapura. Mahal unit. Sekolah unit di Singapura tu lah. Sebab saya tengok di hari ni pelajar-pelajar yang tamat sekolah tak boleh pergi jauh. Kadang-kadang nak pergi ke mana, tak tahu nak pergi ke mana. Kita tengok nak bawa habis tahfiz 30 juz tapi tak tahu nak ke mana. Saya tengok baiknya kalau kita bawa
pergi ke Timur Tengah, kan? Bukan setakat Mesir, tapi kita bawa ke Tunisia, Algeria, tak? Kita bawa pergi kepada tempat-tempat yang lain. Mana kita dah tu terasa, oh ya, Turki, England, ada sekolah agama di England, kita cuba linkkan di sana. Itulah hasrat tuan-tuan, itu hasrat hati saya. Inilah, dan saya pemula buat buku, nak jual buku sikit sebanyak, ada dana masuk sikit-sikit, itulah nak kumpul, nak beli tanah, dan itulah nak mula buat bangunan. Tuan-tuan tolong doa lah, tolong doa. Mudah-mudahan cita-cita saya ni menjadi realiti. Baik, tuan-tuan, seterusnya tuan-tuan nak kenal saya, tuan-tuan baca di belakang ni boleh dah kenal saya. Sikit-sikit. Saya tak perlu cerita lah, nanti takut ugi masa pula dah. Jadi kita terus je lah. Kita tengok kepada pendahuluan, tuan-tuan. Kita tengok kepada pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa sahbihi alladhina hamalud din anhu wa amalu bihi wa ballaghuhu min ba'dihim wa ba'd. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itulah Islam sangat memberi kepentingan kepada ilmu pengetahuan. Sebab itulah kita tengok umat Islam ni bila dia buat ibadat betul, tak cacat cedera, elok ibadatnya. Sebab Islam mengutamakan ilmu. Mana kita belajar baru kita beribadat. Kita bukan main ibadat saja, belajar tak nak. Islam dia nak kita belajar. Inilah tuan-tuan tujuan saya datang. Inilah ilmu kita belajar. Islam mewajibkan kita belajar, lelaki dan perempuan. Bukan setakat lelaki saja, tapi perempuan juga wajib belajar. Sebab itulah orang Islam ni, bila dia melakukan ibadat, comel, ibadat dia bagus. Sebab apa? Dia belajar. Yang tak belajar itulah, itu tak boleh, kena belajar. Sebab itulah bila kita belajar ibadat kita, kita merasa sedap kita beribadat, yakin. Kita tak rasa was-was, tak rasa ragu-ragu. Sebab kita belajar. Kita belajar. Dan agama Islam ni agama profesional. Nak solat jenazah pun kena belajar. Tak belajar nak solat tak boleh. Nak solat gerhana matahari, gerhana bulan, kena belajar. Maka sebab itulah cantiknya ibadah. Sebab kita belajar. Inilah Islam memberi kepentingan kepada dia. Bukan setakat ibadah saja. Sebab tu Rasulullah bersabda yang bermaksud sedikit ilmu yang kita lakukan ibadat lebih baik daripada banyak ibadat tanpa ilmu. Sikit kita tahu, sikit ibadat kita, sikit je, tapi kita amalkan dalam ibadat, lebih baik daripada kita beribadat tapi tak ada ilmu. Beribadat berilmu malah bila ada kuliah maghrib balik, isyak datang balik, sanggup datang isyak, kuliah tak ada dengar. Ini tak betul dalam Islam. Tak betul. Betul kita nak ilmu. Itulah pentingnya ilmu. Dan memang orang ada ilmu ni mulia. Allah mulia orang ada ilmu. Masya Allah. Kalau ada ilmu, duduk kampung jadi lebay kampung. Memang lebay kampung. Kalau duduk kampung, ada ilmu sikit, jadi lebay kampung. Lama-lama orang upgrade, jadi imam masjid. Kerana ada ilmu. Kerana ada ilmu. Masya Allah.
Kalau orang ada ilmu sekadar maktab perguruan, jadi cikgu. Mulianya. Jadi cikgu. Kalau orang ada ilmu sampai buat PhD, doktor, itu pensyarah universiti. Ilmu. Nah. Kalau orang ada ilmu lagi, di segi perubatan, nah, jadi tukang bedah, doktor bedah, surgery, bedah. Mulianya ilmu. Sebab tu ilmu bila ada pada seseorang, Allah sangat mulianya. Kalau dulu orang nak balik Azhar, orang sedia anak perempuan dah dulu. Kerana ilmu. Ilmu. Ataupun di Baghdad, dah habis di Iraq, ada degree di Iraq nak balik, orang sedia dah anak. Kenapa? Kena ilmu. Kena ilmu. Mulianya ilmu Allah. Masya Allah. Tuan-tuan guru pun kita tengok dah. Bila dia mengajar, tengok anak muridnya pandai ni. Kahwin dengan anak dia tu, ambil kahwin dengan anak dia, tak kira anak dia cantik, menantu dia tak cantik, tak. Yang penting ilmu. Nak ilmu. Allah, inilah ilmu, tuan-tuan. Satu hari Rasulullah SAW bertanya sahabat, wahai sahabatku, mu nak tahu ke tak? Kata Rasulullah, wahai sahabatku, kamu nak tahu tak siapakah ahli syurga yang paling mulia? Ahli syurga nak masuk syurga ni bukan senang. Semua mulia ahli syurga. Orang nak masuk syurga ni pengorbanan. Dia sanggup berjaya daripada ujian Allah di dunia. Maksiat dia berjaya. Mana ahli syurga ni mulia semua. Siapa mulia pula daripada yang mulia ni? Maka jawab sahabat, ya Rasulullah, kami nak tahu siapakah yang mulia di antara kami. Maka jawab Rasulullah, orang yang mulia di kalangan ahli syurga ialah orang yang berilmu. Mana orang yang berilmu? Itulah mana orang berilmu ni bukan sekadar di dunia mulia, tapi di syurga, di akhirat besok mulia juga. Allah, hebat sungguh. Sebab tu tuan-tuan, saya nak ajak diri saya dan tuan-tuan, kita nak mati smart. Kita nak mati smart. Bagaimana nak mati smart? Kita jangan tinggal dua perkara. Kata Syekh Alawi, ilmu dan amal. Kita jangan lupa dua perkara ni. Walaupun sibuk dengan urusan dunia pelbagai, tapi jangan dua perkara ni jangan kacau, jangan tinggal, iaitu ilmu dan ibadah, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Carilah ilmu. Carilah ilmu. Dan lepas pada mencari ilmu, beramal, kita beribadat. Allah. Seperti mana kita datang kat surau kita ni lah. Ada majlis ilmu. Pasti kita beribadat. Solat. Allah. Cantik sekali. Syukur kita. Banding dengan Palestin. Palestin ni nak pergi masjid, kadang-kadang balik mayak. Tembak di Israel. Sebab tu di Palestin ni dia lebih jihad daripada ilmu. Utamakan jihad. Berjihad siang malam. Kita ni alhamdulillah relax. Buat ibadat, cari ilmu pelan-pelan. Allah. Setakat ni alhamdulillah, tuan-tuan. Tengok lagi tuan-tuan, justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra daripada surah Al-Alaq. Maka surah pertama yang diturunkan kepada kita, bukti menciptakan pentingnya ilmu ialah surah Iqra. Itulah menunjukkan pentingnya Allah, pentingnya Iqra, pentingnya ilmu itu. Menunjukkan pentingnya ilmu. Itulah Iqra. Maka sebab itulah tuan-tuan, Allah di sini kita sedar bahawa Islam ada agama yang pentingkan ilmu. Justru ayat Iqra inilah yang membuktikan pentingnya ilmu. Allah, terima kasih.
Melalui ilmu pengetahuan, seorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Bila ada ilmu, buat ibadat apa betul. Kita tahu solat kita ada iktidal, nah, duduk iftirash, duduk tawarruk. Kita tahu bila kita belajar. Duduk iftirash bagaimana, duduk tawarruk bagaimana, duduk istirahah bagaimana dalam solat kita. Menjadikan betul ibadat kita sebab ilmu, sebab kita belajar. Tak? Rokok pula bagaimana? Tak. Kita tahu. Rokok kena sama. Macam papan, letak papan jadi sama. Ada setengah orang tu rokok, kepala tinggi, tidak. Tak betul. Sebab itulah kita kena belajar ilmu. Maka bila seorang belajar, maka dia melakukan ibadat dengan betul. Berkualiti lagi. Dah. Berkualiti beribadat dia. Mana khusyuk kepada Allah. Ibadat dia tadi. Betul menepati syarak fiqh. Tak. Itu kerana ilmu bila kita belajar. Kita tahu, dan kita belajar fiqh, kita tahu ibadat kita. Nah. Sejauh dari perasaan ragu-ragu, malah terselamat daripada cacat cedera. Selamat daripada cacat cedera. Pada ragu-ragu. Kadang-kadang kita tak ada ilmu ni jadi ragu. Tak ragu nak ibadat. Ya kan ni? Tak, ya kan ni? Tak. Betul ke tak ni? Rokok macam ni. Tak. Duduk macam ni betul ke tak ni? Duduk tayat akhir tapi duduk macam duduk antara dua sujud boleh tak ni? Tak. Kita jadi was-was sebab kita tak ada ilmu. Tak. Kita jadi was-was, ragu-ragu sebab kita tak ada ilmu. Dan juga serta dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar. Orang ada ilmu ni dapat menghasilkan ibadat yang sebenar. Yang sebenar mana betul. Dia melakukan ibadat ni betul. Inilah yang kita nak. Ini lagi yang kita harap. Harap di akhirat besok ibadat kita. Ni kita buat ibadat tak betul. Tapi kita mengharap akhirat besok. Kita boleh pahala. Tapi bagaimana kita tak betul. Solat kita tak betul. Kita pula tidak khusyuk solat. Lepas tu kita nak mengharap. Tak. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana nak mendapat keberkatan Allah kalau kita buat ibadat tak betul, salah. Bagaimana kita nak dapat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak mendapat keberkatan daripada Allah Taala? Kita buat tidak betul. Nak berkat ke? Nak berkat Allah ke? Tak mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan pada ibadat. Kerana ilmu itu petunjuk jalan kepada ibadat. Guide yang membimbing kita untuk kita beribadat kepada Allah Taala. Ilmu. Itulah kan pentingnya ilmu. Itulah kerana bila kita tak beribadat kepada Allah Ta'ala, ilmulah yang akan menunjukkan kita. Ilmulah menjadi pengukur kita ni betul ke tak ibadat kita. Ilmu. Kenapa kita duduk macam ni? Betul kan hidup? Kita akan waswah sebab kita tak ada ilmu. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-ilmu rasul ibadah. Ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Ini ilmu itu kepala kepada ibadat. Makna kalau orang tak ada kepala tak boleh hidup. Tak cantik orang tak ada kepala. Macam mana tak ada kepala? Nak hidup pun tak boleh tak ada kepala. Begitu juga ibadat kepada Allah. Bagaimana? Ada
Bagaimana kita nak beribadat kepada Allah tanpa ilmu? Tak ada ilmu tapi nak beribadat kepada Allah bagaimana? Bila ada kuliah maghrib, kita tak belajar lari dah. Tak lari pun balik tengok bola. Ada kuliah maghrib, balik tengok bola. Isyak datang, solat datang, isyak datang. Tapi ilmu tak nak, oh ni tak betul. Tak betul. Tak betul orang tak ambil ilmu ni, tak betul. Kepala kepada ibadat. Ilmu itu kepala kepada ibadat. Ilmu itu imam. Ilmu itu imam, ibadat itu makmum. Imam kena datang dulu baru makmum. Nah. Imam dulu belajar. Nah. Barulah kita ikut makmum, iaitu kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Baik, tengok di bawah tu tuan-tuan, memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Sedih kita di zaman sekarang ni kadang-kadang belajar ilmu tapi ilmu tak menambahkan keimanan kita. Ilmu tak menjadikan kita menambah iman. Walaupun belajar, ilmu belajar tapi tak ada bertambah iman. Malah solat, belajar tapi tak solat. Tak ada menambah keimanan. Kejenihan akhlak, akhlak pun tak elok. Makin belajar, makin akhlak pun tak elok. Makin belajar ilmu, macam perangai pun tak elok. Makin belajar, makin makan rasuah. Kenapa ni? Dan malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Bahkan tak menguasai ilmu yang dipelajari. Tak menguasai, tak boleh. Ilmu dah belajar tak boleh. Dah belajar tengok bukan main. Waktu maghrib pergi. Tapi tak dapat ilmu. Tak dapat ilmu. Seolah masuk lingkar kanan, keluar lingkar kiri. Tak. Allah. Seolah masuk lingkar kanan, keluar lingkar kiri. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Belajar tak masuk. Belajar tak dapat ilmu. Belajar tak dapat ilmu. Dah. Serta tidak dapat mengesani ilmu itu kepada orang lain. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu, serta tidak dapat menguasai ilmu itu kepada orang lain dengan cara berkesan. Ilmu pula tak mengesani kepada orang lain dengan cara berkesan. Tak mengesani orang lain. Dia pun tak dapat ilmu. Ilmu dia tak dikesan. Maksudnya kalau dia nak sampai ke anak buah dia tak dengar. Tak dengar ilmu yang dia sampai. Tak nak dengar. Lari. Tak berkesan lah. Dengar orang lah. Tak berkesan. Kenapakah berlaku demikian? Persoalan. Kenapa berlaku gini? Kenapa? Dah belajar banyak perangai, tak comel juga. Kenapa berlaku gini? Kenapa? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan ilmu dan adab. Kita belajar ilmu, kita tak hormat kepada ilmu. Kita merasa, ilmu agama apalah belajar. Belajar ilmu agama pun, tak ada apa. Belajar ilmu agama pun, ilmu agama, kerja pun susah. Kalau belajar bukan agama, boleh jadi lawyer. Dah. Belajar agama ni, kita hina ilmu agama, kita hina. Dan kita tak ada adab. Dengan ilmu pun kita tak ada adab. Dengan akhlak ustaz, dengan ustaz tak ada adab. Kata kau ustaz, kadang-kadang ustaz ni mengajar apa? Mengajar orang jenis separuh dunia. Jadi kata ustaz ni apalah. Kita tak boleh nak kata dengan ustaz. Itu tak berkat. Bila kita tak berkat, seolah ilmu lari daripada kita.
Lari daripada kita seperti air. Lari daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Lari air tak duduk. Lari tak duduk tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Kita tengoklah di mana-mana pun. Latar ke Kabu pun kita tengok air. Lari tak duduk tempat tinggi, duduk tempat rendah. Begitulah ilmu kita. Kalau kita tidak hormat kepada ustaz, deraka kepada ustaz, kita tak hormat kepada ilmu yang kita belajar, tak dapat apalah. Nah, datang ke surau. Duk tunggu Allah, lambatnya ustaz ni mengajar nak solat isyak, bila nak solat isyak. Ataupun datang ke surau. Lepas tu makan laksa lepas solat isyak, balik isteri tanya, bang, belajar apa tadi kat surau? Ish, tak tahu. Tapi makan laksa. Dia ingat laksa. Tak? Boleh pegang kat laksa tu. Allah, ini rugi, tuan-tuan. Kita tak. Kesan pada ilmu tu tak ada. Kesan. Sebab itulah Islam, tengok sikit lagi tuan-tuan. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Islam menetapkan etika dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Ada adab, nak belajar ni ada adab. Sebab tu kenapa kita disuruh belajar dengan ustaz, tak suruh belajar dengan Google. Sekarang ni Google lah. Kalau kita Google tu keluar semua dah. Keluar, hadis pun keluar, apa saja. Mak ayah yang tak ada dalam Google. Semua tak ada, semua lah Google. Tak. Kerana bila kita belajar dengan berguru, inilah, tak. Guru berdoa, kita menumpang doa guru. Keberkatan guru. Dan siapa yang belajar dengan ustaz, dikatakan musahabatus salihin. Kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kan kita nak duduk dengan seorang ustaz ni bukan senang. Ustaz sibuk. Nah, ustaz masing-masing ada kerja ustaz. Ada setengah ustaz yang jenis bomo hatu pula agak. Mana ada masa. Nah, nak duduk bomo sana, bomo sini. Nah, itulah. Kita boleh duduk bersama ni tuan-tuan. Allah syukur. Nah, bukan main syukur. Dikirakan kita musahabat salihin. Kita bersahabat dengan orang salih. Kita duduk bersama. Nah. Kalau kita duduk Google, tak ada apa lah Google. Pak Google. Tak? Belajar guru dengan Pak Google. Sebab tu tuan-tuan, marilah kita datang belajar. Nah. Islam mementingkan etika. Ada adab. Kita belajar ada adab. Inilah adab. Kita berguru. Nah. Kalau kita tengok Imam Malik, tuan-tuan. Imam Malik beradab dengan guru dia. Nah. Imam Malik ni imam kedua daripada imam 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dah 4. Imam Malik ni imam kedua. Tapi tuan-tuan, Imam Malik terkenal orang yang alim sungguh, pandai. Digelar dengan mulukul ilm, raja ilmu. Digelar dengan raja ilmu. Raja ilmu makna pandai sungguh. Tanyalah. Tapi Imam Malik dia tak jawab banyak. Kalau tanya soalan 10, dia jawab 3. Tanya soalan 10 soalan, dia jawab 3. Kenapa? Tawaduk. Dia tak nak zahirkan ilmu dia. Humble. Tak macam kita. Tanya 10, jawab 12. Nak kata pandai kita. Allah. Tawaduknya Imam Malik ni. Kita tengok Allah Akbar. Baik, nak ceritanya tuan-tuan. Imam Malik ni, kalau orang masuk hatu, orang dirasuk oleh jin, Imam Malik pesannya. Kamu pesan kepada jin yang masuk ke dalam orang itu. Minta keluar sebelum pada aku sampai. Kalau aku sampai, kena teruk. Keluar jin takut. Imam Malik takut. Hebat je Imam Malik, tuan-tuan. Tapi ya Allah,
seorang yang hormat kepada guru. Mengaku guru, tuan-tuan. Ada satu ketika, tuan-tuan. Imam Malik duk mengajar di Madinah. Imam Malik yang mengajar di Madinah. Mengajar di luar pada masjid. Kerana musim panas, agak panas dalam masjid. Mengajar di luar. Dia buat halaqah. Dia buat halaqah bulatan. Buat halaqah bulatan. Mengajar, Imam Malik mengajar. Dia buat halaqah bulatan. Anak muridnya ramai belajar dengan Imam Malik. Anak muridnya ada depan. Tapi dekat dengan Imam Malik ni, tak berani nak duduk dekat Imam Malik. Anak murid dia takkan nak duduk. Malu nak duduk dengan guru. Malu. Duduk. Imam Malik duduk mengajar anak murid dia. Tiba-tiba ada seorang tua pakai jubah putih, tapi tak nampak putih dah, nampak warna lain dah. Nampak warna coklat dah, kerana tak basuh, kerana tak begitu penting ada pakaian. Akhirnya nampak nak jadi kelabu dah jubah putih tu. Akhirnya orang ni dia naik kereta ni, dia naik kereta kaldai. Ya, kalau di Arab ni ada kaldai tarik kereta tolak tu, dia tarik. Jadi orang ni naik kereta ni lah. Bila dia naik sampai depan Imam Malik, dia tengok Imam Malik dia mengajar, dia stop kereta kaldai dia dan dia terus pergi ke halaqah Imam Malik yang sedang duduk mengajar. Dia pergi duduk dekat Imam Malik. Sebab orang tak ramai duduk dekat Imam Malik. Orang takut. Nak murid segan. Dia pergi duduk kat situ. Tanpa segan-segan lagi dah. Duduk kat situ, duduk. Anak murid Imam Malik ni tengok, siapa tanya-tanya di hati, siapa orang tua ni? Dia beraninya duduk dekat Imam Malik. Tiba-tiba pergi duduk dengan Imam Malik tu. Dia dengar Imam Malik mengajar. Imam Malik duduk mengajar. Sehingga akhirnya Imam Malik sudah mengajar. Imam Malik kata, okey, tuan-tuan, siapa ada persoalan, siapa ada soalan boleh tanya saya. Nah, apa yang saya tahu, insya-Allah saya jawab. Apa saya tak tahu, saya tak boleh nak jawab. Saya tanya orang alim lebih pada saya lagi. Nah, anak murid Imam Malik tak ada siapa yang bertanya. Tak ada siapa pun yang bertanya anak Imam Malik. Dan anak murid Imam Malik semua diam semua. Bila anak murid Imam Malik diam ni, orang tua tadi angkat tangan, wahai Imam, boleh tak kalau saya nak tanya? Imam Malik kata, oh boleh, kenapa tak boleh? Tanyalah, tanya. Dia pun tanya Imam Malik. Dia kata, wahai Imam, seseorang tu kalau balik, kalau dia balik, dia cukup umur 15 tahun. Ataupun dia tidur mimpi dia keluar air mandi, itu berarti dia balik. Dia sudah balik tu. Mana orang bila cukup umur 15 ataupun dia tidur mimpi keluar mandi, itu sudah balik dah. Mana dia tak boleh tinggal lagi solat. Kalau tinggal solat berarti dia berdosa. Dah cukup balik dah. Maka dia tanya, wahai Imam, kalau anjing macam mana anjing balik? Kalau anjing balik macam mana? Imam Malik tak boleh nak jawab. Allah, soalan anjing balik. Macam mana anjing balik? Merenung Imam Malik. Imam Malik terkenal dengan alimnya. Tak boleh nak jawab. Soalan pocik tak boleh nak jawab ni. Soalan anjing balik bagaimana? Imam Malik lama duk merenung. Akhir Imam Malik mengaku.
Oh, pakcik. Minta maaf lah, saya tak boleh nak jawab soalan pakcik. Soalannya gitu, pakcik. Saya tak boleh nak jawab soalan tuan, minta maaf. Tolong jawab soalan tu, tolong jawab. Maka dia kata gini, Imam. Anjing ni kalau dia balik, bila dia kecing dia akak kaki. Anjing. Bila dia balik, bila dia kecing dia akak kaki. Bila dia tak balik lagi, dia tak akak kaki, dia kecing biasa. Imam Malik, Masya Allah. Imam Malik kata, Imam Malik peluk dia. Allah, terima kasih sungguh. Allah, pakcik ni guru saya. Imam Malik kata, pakcik ni guru saya. Hadza ustazi, ini ustazku, guruku. Allah, Imam Malik seronok gembira peluk pakcik tu. Tak pernah duk tahu Anyi balik dia. Tiba-tiba dia main dia ajar kata Anyi balik lah tu. Lepas tu dia pun lepas pada peluk, lepas pada Imam Malik peluk, dia pun pisah dengan Imam Malik. Yalah, Imam saya nak pergi dah ni, tak apalah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Dia pun pergilah. Naik kereta keldai dia, terus pergi. Lepas tu dalam 3 bulan. 3 bulan lepas tu, dia lalu. Dia tengok Imam Malik duk mengajar pula. Imam Malik duk mengajar murid yang ramai tadi. Dia pun tengok Imam Malik duk mengajar, turun pada kereta dia, kereta keldai dia tu. Terus duduk dengan Imam Malik, dia duduk dengan Imam Malik, dia belaga lutut dengan Imam Malik, belaga lutut. Belaga lutut. Orang takut dengan Imam Malik. Dia pergi duduk belaga lutut dengan Imam Malik. Orang tengok, anak murid yang tak kenal lagi, dia kan tengok, siapa ni? Ui, hebat betul. Berani dengan Imam Malik dia. Tengok belaga lutut dia. Macam mana ni? Maka Imam Malik pun terus mengajar. Akhir seperti biasalah Imam Malik, bila akhir kuliah dia, mengajar dia akan tanya soalan. Dan tak ada siapa yang tanya soalan. Siapa ada soalan, saya kemukakan soalan. Tak ada siapa yang kemukakan soalan. Maka Imam Malik, bila tak ada orang tanya, Imam Malik pun buat persoalan. Kamu tahu ke tak siapa ni orang tua ni? Siapa ni? Yang duduk dekat aku ni siapa? Kamu tahu ke tak? Tak tahu. Anak murid dia tak tahu. Inilah guruku. Hadza syekhi. Ini syekhku. Dia cerita semua anak murid. Mu tahu ke tak? Dia ajar apa aku? Dia mengajar aku apa? Imam Malik kata, dia mengajar aku anjing balik. Anjing balik bila nak kecing, akak kaki. Tak. Yang tak balik tak akak kaki. Anak murid dia kata, nak cerita Imam Malik mengaku guru. Hormat pada guru. Ia mengajar dia anjing balik. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena hormat dengan guru, tak boleh. Setiap ustaz ada berbeza. Ustaz ni dia rajin solat malam, Allah bagi berkat. Ustaz ni pula dia selalu sedekah, Tuhan bagi keberkatan. Setiap ustaz keberkatan berbeza, tak sama. Patutlah jangan kita pilih ustaz, kita belajar. Allah, masa dah habis dah. Minta seminit lagi tuan-tuan, seminit lagi kita nak habiskan di sini Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Buku ni kita akan tengok, kita akan belajar kelebihan ilmu pengetahuan, antara ilmu pengetahuan dan ibadah. Mana penting ilmu dan ibadah? Jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan, bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan.
apa yang diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan. Kita akan belajar juga bahagian ilmu, alat ilmu, medium ilmu. Kita akan belajar adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu juga kita akan belajar. Adab menuntut ilmu dan juga menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu. Menghasilkan kitab. Ini sepatutnya kita yang belajar ni dapat menghasilkan buku. Saya waktu saya mengajar di Kuala Lumpur tu, saya dari dulu jadi pensyarah USIM. Pensyarah Universiti Sains Islam Malaysia dinilai. Ngajar Kuala Lumpur pun ngajar kuliah-kuliah. Saya berjumpa seorang yang ikut kuliah saya. Dan dia menulis buku. Allah Akbar, hebat betul. Kuliah saya mengajar tu, dia menulis buku. Dia menulis. Dia dengar saya mengajar, dia tulis buku. Dan akhir dia suruh saya tasih. Saya periksa apa yang dia tulis. Ada terbatu tuan-tuan buku dia. Itulah yang dicadangkan oleh Syekh Alawi ni. Mana kita mendengar, kita menulis buku. Kalau boleh dah, Allah ni cantik lagi. Dan kita akan belajar kat syarat menuntut ilmu. Semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah Fima Yahtajuhu Talabatus Syafi'iyah. Ni kita asal ialah Al-Fawaid Al-Maqiyah. Buku ni dalam bahasa Arab, Arab klasik. Saya terjemahkan buku ni. Saya ambil buku ni dan saya terjemah. Dan buku ni ditulis oleh bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Makki. Cetakan Darul Basyair Al-Islamiyah dengan ditahqiq dan ditaklif oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'syali. Ditaklif oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'syali. Walau bagaimanapun, penterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas, senang difahami bagi pelajar. Saya menterjemah buku ni ke dalam bahasa Melayu. Inilah seperti mana tuan-tuan tengok. Saya terjemah bab ilmu saja. Bab lain banyak lagi saya tak ambil. Saya terjemah bab ilmu supaya kita tengok pentingnya ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian daripada amal-amal saleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah pendahuluan kita. InsyaAllah masa akan datang kita akan tengok pula di muka surat 8 kelebihan ilmu, insyaAllah. Kita tengok jauh manakah kelebihan ilmu, begitu pentingnya ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, kita lapanglah masa untuk kita mari dengar, kita tengok buku ni, insyaAllah. Kita sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati hidup kita dan menjadi seorang berjaya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma warzuqna al-uluma an-nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit quluba ala dinik. Wa sallallahu walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.